Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rohana binti Maisa dari SMK Kulim. Okay, hari ini kita akan buat ulang kaji dalam program pecutan SPM bagi subjek fizik kertas 2 bahagian B. Okay, so sedikit tips lah bagi soalan kertas 2 bahagian B. Okay, dalam soalan kertas 2 kita akan ada 2 soalan. Okay, soalan pertama soalan nombor 9 dan soalan nombor 10. Jadi kamu hanya perlu memilih satu soalan sahaja untuk jawab. Okay, jumlah markah yang diperuntukkan bagi bahagian B ialah 20 markah. Jadi kamu hanya perlu memperuntukkan 30 minit untuk menjawab soalan tersebut. Okay, dalam soalan 20 markah tu pula, pecahan markahnya ialah 1 markah, 4 markah, 5 markah dan 10 markah. Jadi untuk soalan 1 ni, dia merupakan soalan bagi tahap mengingat. Okay, di mana murid perlu menyatakan maksud bagi suatu konsep, hukum ataupun prinsip fizik. Okay, kalau soalan 4 markah pula, soalan berbentuk mengingat. Jadi murid perlu menerangkan suatu situasi dengan menggunakan konsep fizik yang bersesuaian. Okay, kita tengok kalau soalan 5 markah pula. Okay, soalan 5 markah, dia merupakan soalan aplikasi di mana murid-murid perlu membuat pengiraan. Okay, harus diingat bila kita nak buat pengiraan, pastikan jawapan akhir kita mesti ada unit yang betul dengan titik perpuluhan yang sesuai. Okay, yang bersesuaian lah. Right. Kita tengok pula kalau soalan 10 markah. Untuk soalan 10 markah, dia merupakan soalan menilai. Okay. Untuk soalan ni, murid-murid perlu menyiasat ciri-ciri yang sesuai mengikut kehendak soalan dan kita perlu membuat pilihan yang terbaik. Right. Okay. Kita boleh mulakan sekarang lah. Okay. Untuk soalan yang pertama. Okay. Soalan pertama. Okay, kita boleh mulakan. Okay, untuk soalan pertama. Right, soalan pertama. Cikgu nak tanya. Soalan pertama ni agak-agaklah daripada bab berapa? Siapa boleh tolong jawab? Bab berapa? Saya bab 2.7 tingkatan 4. Oh, tingkatan 4, 2.7. 2.7 tu apa? Bab impuls. Bab impuls, subtopik impuls. Okay, so kita tengok soalan. Okay, kamu kalau nak buat revision, nak buat ulang kaji, kamu mesti tahu dari mana soalan itu diambil. Okay, supaya senang kita nak buat revision. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, Raja 91 menunjukkan aksi lajak dalam sukan lempar cakra. Okay, kita tengok ada atlet, dia hayunkan tangan dia dan dia baling cakra tersebut. Okay, kita tengok A, soalan A. Apakah yang dimaksudkan oleh impuls? Okay, soalan dia tanya apakah maksud impuls? So macam mana kita nak jawab? Okay, soalan dia tanya maksud impuls. Okay, Mimi boleh tak tolong? Impuls merupakan perubahan momentum. Okay, perubahan momentum. Okay, kalau kita letak dia punya formula, apa formula dia? Ft sama dengan mv tolak mu. Sama dengan mv tolak dengan mu. Betul? Okay, so maksud dia, definition dia ataupun maksud dia perubahan momentum. Kalau daya impuls pula macam mana? Kalau soalan tanya daya impuls, F sama dengan? mv tolak mu bahagikan dengan mv T. tolak mu bahagi dengan T. Okay? Right? So kalau kita buat definisi bagi daya impuls macam mana? Kadar perubahan momentum. Okay, betul. Kadar perubahan momentum. Okay, bagus. Right, kita tengok soalan B pula. Okay, soalan B. Dengan mengaplikasikan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana ikut lajak boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas cakra itu. Okay, so ini soalan 4 markah. Kalau soalan 4 markah, kita perlu menerangkan konsep dengan konsep fizik yang bersesuaian. Okay. Sekarang ni bila atlet tadi dia hayunkan tangan dia, apa jadi? Apa yang memberi kesan terhadap ayunan tangan atlet tersebut? Masa akan bertambah. Okay, masa bertambah. So kita boleh kata masa sentuhan bertambah. Okay, masa sentuhan akan bertambah. So bila masa sentuhan bertambah, apa jadi? Impuls apa kesan bertambah. dia? Okay, impuls bertambah. Tapi bila kita sebut impuls bertambah, kita boleh dapat markah tak? Tak boleh. Tak boleh sebab dah ada dalam soalan meningkatkan impuls. So kita ubah sikit, kita kata masa bertambah, impuls bertambah. Okay, alright. So untuk mak yang ketiga, kita nak cakap apa pula? Perubahan kita tengok momentum. tadi kita dah sebut pasal masa bertambah. Lepas tu kita cakap impuls bertambah. So kita boleh cerita lagi pasal perubahan momentum. Apa jadi dekat perubahan momentum? Perubahan momentum bertambah.
Okey, perubahan momentum akan bertambah. Right, so bila perubahan momentum bertambah, kesan dia? Laju akhir akan bertambah. Okey, betul. Laju akhir akan bertambah. So kita dah dapat 4 markah. Alright, so kita tengok soalan C pula. Okey, soalan C. Sebiji bola logam berjisim 500 gram dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Right. Hitung yang pertama berat bola logam itu. So kita nak hitung berat bola logam. Macam mana? Kita nak pakai formula apa? W sama dengan M darab Okey, W sama dengan mg. mg. Okey, so W sama dengan mg. Right? So kita gantikan nilai-nilai tu. Okey, jangan lupa kat sini dia bagi jisim sama dengan 500 gram. So kita mesti tukar ke SI unit kita. Dia jadi berapa? 500 gram? 0.5 kilogram. Betul, 0.5 kilogram. Okey, so kita gantikan. Kita darab dengan nilai graviti kita 9.81. Okey, so jawapan akhir dapat berapa? 4.905 Newton. Okey, 4.905 Newton. Betul. So kita akan bagi markah untuk jawapan yang betul beserta dengan unit yang betul. Right. Okey, C2. Okey, C2 halaju bola logam sejurus sebelum sampai ke permukaan tanah. Okey, kita nak kira halaju. Macam mana? Kita nak menggunakan formula apa? V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2GH. Okey, betul. Okey, U V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2GH. Okey, semua maklumat ada ke? V kita nak cari. Okey, berapa nilai U? U halaju awal? Kosong. Sifar, kosong. Okey, tambah dengan 2, G 9.81, H ialah kita punya ketinggian. Right. So, kamu masukkan nilai-nilai tersebut. Right. Okey, kalau kamu perhatikan kat sini, nilai ni, nilai G dengan nilai H, apa? Negatif. Kenapa dia negatif? Sebab dia menurun. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, kalau kita anggapkan kalau pergerakan ke atas, kita letak negatif, pergerakan atas positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif, ke kanan positif. So sekarang ni pergerakan dia ialah ke bawah. So negatif lah. Okay, sama juga dengan ketinggian. Right, so kita gantikan. So kita akan dapat jawapan. Dapat tak? 14.007 meter per second. Dapat. Okey, kat mana? Yang ni 2 markah. Kita akan bagi markah pertama untuk penggantian yang betul. Okey, markah kedua untuk jawapan dengan unit yang betul dan juga titik perpuluhan yang betul. Right? Okey. So, cikgu nak ingatkan kamu, kalau kita nak buat pembundaran, pastikan nilai pembundaran kita tidak jauh daripada nilai asal. Okey? Alright. So, kita teruskan dengan C3. Okey, untuk C3, okay, daya impuls yang bertindak ke atas bola logam sekiranya masa hentaman ialah 0.5 second. Okey, dia nak daya impuls. Tadi kita tengok impuls. So, daya impuls formula dia apa? F sama dengan MV tolak MU bahagikan dengan T. Okey. F sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. Okey, betul. So, kita perlu buat apa? Nak buat apa? Kita perlu buat penggantian. Okey, penggantian yang betul. Kamu gantikan nilai M. M tadi 0.5. Okey, so kita gantikan nilai yang penggantian yang betul. So, kamu dapat markah untuk penggantian yang betul. Okey, kemudian kita masukkan, kita tekan kalkulator dan kamu akan dapat jawapan 14.007 Newton. Dapat tak? Dapat. Okey, so ini markah yang kedua. Okey, dah akan dapat markah yang kedua. Alright, so untuk soalan D ialah soalan 10 markah. Okey, Mimi boleh tak tolong bacakan soalan D? Boleh cikgu. Raja 9.2 menunjukkan seorang pemain kriket. Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri kelengkapan pemukul bagi meningkatkan prestasi dan keselamatan semasa perlawanan kriket. Anda dikehendaki menyiasat ciri-ciri bagi set kelengkapan pemukul seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2. Terangkan kesesuaian bagi setiap ciri set kelengkapan pemukul. Tentukan set kelengkapan pemukul yang paling sesuai. Berikan sebab untuk pilihan anda. Okey, so
Yang ini dia nak kita kaji ciri-ciri kelengkapan pemukul. So kita boleh juga rujuk dekat gambar ni. Kita ada kayu pemukul, kita ada pelindung kepala dan pelindung kaki. Alright. So kita sekarang kita nak kena buat pilihan. Alright. So kita tengok. Okay, dalam jadual 2. Okay, kita tengok satu-satu. Kita ada W, X, Y dengan Z. Okay, kita tengok dari segi jisim bahan. Jisim bahan, kayu pemukul, kita nak jisim yang macam mana? Jisim yang tinggi. Jisim yang tinggi. Kenapa kita perlu pilih jisim tinggi? Sebab untuk meningkatkan momentum dia. Kita nak kaitkan dengan momentum. So kita pilih dulu yang jisim tinggi. So kita anggapkan 1.5 dengan 1.35 jisim tinggi. Yang 1.0 kita anggapkan sebagai jisim rendah. Alright. Okay, untuk bahan pelindung kepala pula, kita nak gunakan apa? Gentian karbon ke plastik? Gentian karbon. Okay, kita pilih gentian karbon. Okay, kita tanda right untuk gentian karbon. Okay, dan kita pangkah untuk plastik. Right. Okay, kemudian untuk tapak kasut, kita nak yang macam mana? Yang ada paku atau yang tak ada paku? Yang ada paku. Betul, kita pilih yang ada paku. Alright, yang tak ada paku kita pangkah dulu. Kemudian ketebalan pelindung kaki, kita pilih yang tebal. Betul. Okay, so sekarang ni yang mana yang memenuhi semua ciri-ciri? W. Okay, so W. Kita dah pilih W sekarang. Okay, bila kita dah pilih W, kita just masukkan saja dalam kita punya table. Okay, kamu construct table siap-siap. Kita salin saja semula. Kita ambil balik tadi jisim bahan kayu pemukul tinggi. Semua yang kita dah pilih tadi, kita masukkan balik. Tapi ingat kita mesti tulis kita punya keyword. Okay, keyword kita contoh kat sini jisim bahan kayu pemukul. So mesti tulis kalau kamu tulis tinggi sahaja tak boleh. Alright. So mesti tulis semua keyword. Okay, kita dah dapat 4 markah. Kita tulis saya pilih W. Kita dah pilih W dan kamu salin semua aspek yang kita dah pilih tadi. Okay, kita salin balik. So kita dah dapat 6 markah. Okay, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak dapat markah penuh. Okay, kita dah ada 6, ada 4 lagi markah yang kita perlu cari. Right, kita tengok yang pertama sekali. Okay, kita tengok jisim bahan kayu pemukul tinggi. So, apa dia punya reason? Apa dia punya alasan? Kenapa kita nak jisim tinggi? Tadi kita cakap pasal momentum. So, momentum kita nak tinggi ke rendah? Tinggi. Okay, ingat kalau kamu jawab momentum tapi kamu just tulis momentum saja, tak boleh. Kita mesti ada pengkuantiti. Sama ada momentum tu tinggi ataupun momentum tu rendah. Right? Okay. Pilihan jawapan lain juga kamu boleh letak hal laju tinggi ataupun tenaga kinetik tinggi. Right. Tengok yang kedua, bahan pelindung kepala kita pakai gentian karbon. Kenapa kita pilih gentian karbon? Sebab dia kuat. Betul. Yang paling mudah dia kuat ataupun dia ringan. Kita nak letak kepala mesti adalah ringan kan? Right. Okay, kemudian tapak kasut dengan pepaku. Kenapa perlu ada pepaku? Kita nak dia better grip kan. So kita nak mencengkam. Kalau kita kata mencengkam betul, so kita perlu cakap mencengkam dengan lebih baik ataupun cengkaman tinggi. Okay, kita gunakan pengkuantiti tinggi atau rendah. So cengkaman tinggi ataupun tidak tergelincir. Right. So kita tengok soalan seterusnya, aspek seterusnya, ketebalan pelindung kaki, kita pilih yang tebal. So kenapa kita perlu pilih yang tebal? Meningkatkan masa hentaman. Okay, so supaya dia meningkatkan masa hentaman. Bila kita meningkatkan masa hentaman, dia akan ada kaitan dengan daya impas. Okay, so kalau tulis daya impas saja tak boleh. So kita mesti cakap daya impas tu tinggi ataupun rendah. So kita cakap mengurangkan daya impas ataupun daya impas rendah. Alright. Okay, so kita dah complete 10 markah. Okay, kita try pula soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Siapa? Nurin, boleh Nurin? Boleh cikgu. Okey, Nurin. Okey, soalan nombor 2. Nurin baca soalan. Darjah 10.1 radiator kereta. Sistem radiator kereta adalah satu aplikasi muatan haba tentu. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? Kuantiti haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Okey, betul. Alright. So, bila kita jawab soalan maksud, pastikan ada keyword-keyword kita. Keyword-keyword kita ialah kuantiti haba, mesti ada. Lepas tu mesti ada perkataan meningkatkan suhu. Okey, mesti ada perkataan 1 darjah Celsius dan mesti ada perkataan 1 kilogram. Okey, ada keempat-empat ni baru kita boleh dapat
1 markah. Alright? Okay, so dah complete 1 markah. Okay, sebelum tu kita tengok dulu rajah ni. Okay, rajah ni rajah apa ni? Ini ialah rajah sistem radiator kereta. So kalau kamu tengok ada aliran udara, radiator, penutup, okay, sirip penyejuk, okay, ada pump, ada kipas. Okay, sekejap lagi kita akan tengok apa kaitan dengan soalan yang dia akan tanya. Okay, soalan dia macam ni. Dia kata terangkan bagaimana haba dikeluarkan dari enjin yang panas menggunakan sistem radiator kereta. Okay, bila soalan 4 markah, macam mana cara kita nak buat? Kita mesti step by step. Okay. Yang mula-mula, bila kita start enjin kereta, apa jadi? Bahan api. Dia akan jadi pembakaran bahan api oleh enjin. Okay, bila berlaku pembakaran bahan api, dia akan menghasilkan haba yang tinggi. So sekarang kita ni, masalah kita sekarang ni haba tinggi. Kalau tinggi sangat, meletup kereta kita. So macam mana kita nak selesaikan masalah haba tinggi ni? Kita perlu air. Kita alirkan apa? Alirkan minyak? Air. Kita alirkan air supaya melalui kawasan blok enjin yang panas tadi. Jadi air tadi akan berfungsi untuk menyerap haba jadi dekat air. Muatan haba tentu air tinggi. Okey. Sebab muatan haba tentu air tu, kenapa kita pilih air? Sebab muatan haba tentu air tu tinggi. Tapi apa jadi dekat air tadi? Air tadi okey, so untuk kemudian bila air tu dah jadi panas, apa yang patut kita buat? Macam mana kita nak selesaikan masalah air yang panas tadi? Macam mana? Muni, macam mana? Alirkan air ke radiator. Okey, kita alirkan air tadi ke radiator. So, dalam radiator tersebut ada sirip penyejuk, ada kipas. So, dia akan blow air tersebut supaya air tadi dapat disejukkan. Right? So, kita dah complete 4 markah. Alright. Okay, kita proceed kepada soalan B. Okay, soalan B. Okay, dia kata rajah 10.2 menunjukkan keratan rentas sebuah tabung nasi yang akan digunakan untuk menyimpan nasi panas. Okay, nasi panas. Right? Kalau dia nak simpan nasi panas, maksudnya dia nak suruh nasi tu lambat sejuk lah. Alright, so kita tengok kat sini. Gambar rajah 10.2, kita ada penutup, kita ada bahan antara dinding dalam dan dinding luar. Okay, so kita tengok dulu soalan seterusnya. Okay, untuk soalan seterusnya, jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bahan bagi tabung nasi yang berbeza. Okay, kaji spesifikasi keempat-empat tabung nasi tersebut. Okay, terangkan kesesuaian setiap spesifikasi untuk kesemua tabung nasi dan tentukan tabung nasi yang paling sesuai untuk digunakan untuk menyimpan nasi panas dalam masa yang panjang dan boleh dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Okey, so kamu kena ingat bila dalam soalan dah sebut masa yang panjang, dia tidak lagi boleh digunakan sebagai jawapan. Okey, ataupun reason, tak boleh. Right? Okey, so kita tengok pilihan, kita tengok jadual. Okey, so jadual. Okey, jadual. Nurin. Okey, cuba Nurin buat pilihan. Untuk bahan antara dinding dalam dan dinding luar, kita pakai kepingan polystyrene. Okey, kita pilih kepingan polystyrene. So, kepingan kuprum kita pangkah dulu. Lepas tu? Untuk takat lebur, kita nak yang paling tinggi. Okey, so kita pilih takat lebur tinggi. Okey, yang rendah kita pangkah dulu. Okey. Macam mana dengan muatan haba? Muatan haba tentu. Muatan haba tentu juga kita nak yang paling tinggi. Okey, so kita pilih yang 900 lah kan? Ya. Right. Okey. Kemudian ketumpatan. Kita nak ketumpatan yang macam mana? Rendah ke tinggi? Kita nak yang rendah. Okey, nak yang rendah. Right. So kita dah buat pilihan. Yang mana pilihan kita yang terbaik sekarang? L. Okey, kita pilih L. Bila kita dah pilih L,
kita just masukkan saja dalam table kita, right? Semua yang kita dah pilih tadi kita masukkan saja. Okay, saya pilih L, then kamu hanya perlu salin semua aspek-aspek tadi, ciri-ciri tadi, masukkan ke dalam table yang kat bawah sekali supaya kamu dapat markah yang ke-10. Okay, sekarang ni kita dah dapat berapa markah dalam tangan kita? 6. Kita dah ada 6 markah. Sekarang ni kita nak dapatkan full mark pula. Kita nyatakan ciri-ciri dengan alasan yang tepat pula. Okay, kita tengok bahan antara dinding dalam dan di luar tadi kita pilih kepingan polistireen. Kenapa kita pilih kepingan polistireen? Sebab dia penebat haba. Betul, dia penebat haba. Dalam masa yang sama dia juga boleh memantulkan haba. Alright? Ataupun kita kata dia trap the heat. Ataupun dia dia memerangkap haba. Right? Okay. Kemudian kita tengok lagi takat lebur kita pilih tinggi. Pasal apa kita pilih takat lebur tinggi? Sebab dia lambat melebur. Supaya dia lambat melebur. Kalau kita kata sukar melebur boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia sukar tu dia tak boleh diukur. Sukar macam mana kita nak ukur sukar? Tapi lambat kita boleh ukur dengan masa. So kita kata lambat melebur ataupun perlu suhu tinggi untuk melebur. Okay? Kemudian kita tengok pula muatan haba tentu tinggi. So kenapa perlu muatan haba tentu tinggi? Supaya dia lambat sejuk. Betul, kita nak nasi kita lambat sejuk. Okey, nasi kita lambat sejuk. Kemudian ketumpatan kita pilih ketumpatan yang rendah. Ketumpatan macam mana? Kita pilih yang rendah sebab dia ringan. Betul. Kita mesti pilih yang ringan. Selain pada ringan kita boleh letak apa? Jisim dia rendah. Jisim rendah, betul. Tiga-tiga ni kita boleh gunakan sekali lah. Kalau kita rendah, memang kita akan pairkan dengan jisim rendah ataupun ringan. Alright. Okay, so kita dah complete sekarang 10 markah. Alright. Okay, so kita nak tengok pula soalan pengiraan. Okay, soalan pengiraan. Nurin baca soalan. Okay. Rajah 10.3 menunjukkan secawan teh panas berjisim 0.1 kg dan mempunyai suhu awal 80 darjah Celsius yang disejukkan dengan menambah beberapa ketulan cube ais pada suhu 0 darjah Celsius. Suhu akhir teh panas bercampur ais yang telah melebur adalah 25 darjah Celsius. Okey, so kita tengok soalan yang pertama, C1. Okay, hitungkan haba yang dibebaskan teh panas apabila ia sejuk sehingga suhu 25 darjah Celsius. Okey, sekarang ni cikgu nak tahu sekarang dia melibatkan apa? Melibatkan muatan haba tentu ataupun latent heat? Muatan haba tentu. Latent heat bahasa Melayu apa? Haba pendam. So macam mana kita nak cam sama ada haba pendam ataupun muatan haba tentu? Kita tengok dari segi perubahan suhu. Kalau latent heat ataupun haba pendam tidak berlaku perubahan suhu. Dia berlaku perubahan apa? Perubahan fasa. Okey. Kalau latent heat dia berlaku perubahan fasa. Tapi kalau buat haba tentu dia berlaku perubahan suhu. Sekarang berlaku perubahan suhu ke perubahan fasa? Perubahan suhu. Betul. So kita gunakan formula apa? Q sama dengan MC theta. Betul. Q sama dengan MC theta. Right? So kita tengok Q sama dengan MC theta, kita masukkan nilai-nilai supaya kita dapat markah untuk penggantian yang betul. Okey, jisim diberi ke? Ya. Berapa nilai jisim? 0.1 kg. 0.1. Muatan haba tentu pun dia bagi 4100. Cuma theta ni kita ambil change of theta lah, perubahan suhu. Okey, change of theta. So suhu akhir 80 tolak dengan 25. Right? So bila kamu dah buat penggantian yang betul, dapat 1 markah. Okay, so nak dapat markah yang kedua, perlu jawapan correct answer with the correct unit. Okay, dah berapa dapat jawapan? 22550 Joule. Okay, betul. Jawapan betul, magnitude betul, unit pun betul. So kita akan bagi markah yang kedua. Right? Okay, untuk soalan C2, okay, berdasarkan jawapan di 10C1, hitung jisim ais yang telah dilebur di dalam teh panas. Okay, andaikan tiada haba terbebas ke persekitaran. So bila tiada haba terbebas ke persekitaran, macam mana kuantiti haba yang sebelum dengan yang selepas? Adakah sama? Tak. Samalah sebab tiada haba terbebas ke persekitaran kan. So kita
kita boleh kata Q1 akan sama dengan Q2. Okay, so kita boleh buat calculation sekali lagi menggunakan nilai Q yang kita kira tadi, 22,550 joule. Okay, so kita buat gantian. Okay, dalam formula Q sama dengan MC theta. Alright, so kita buat pergantian. Okay, boleh. Sekarang kita nak cari nilai jisim, nak cari nilai M. Alright, okay, so kamu boleh tekan kalkulator untuk dapatkan nilai M. Okay, berapa nilai M? 0.215 kilogram. Betul, 0.215 kilogram. Okay, so yang ini 3 markah. Macam mana kita nak dapat ke 3 markah? Okay, 3 markah tu kita akan dapat bila kamu bagi tahu Q1 sama dengan Q2. Ataupun kamu letak di sini pun dianggap sebagai mark 1. Kemudian pergantian yang betul, kemudian mark yang ketiga, jawapan yang betul dengan unit yang betul. Right? Okay, so kita nak proceed soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Okay. Kita tengok Rajah 9.1 dan 9.2 menunjukkan 2 set tangki riak yang digunakan untuk mengkaji pembelauan gelombang. Right? So gambar ni ialah gambar pembelauan. Right? Okay, so dalam pembelauan kita akan gunakan term-term seperti apa? Ketara, kurang ketara. More diffract, less diffract. Okay, so kita akan tengok sekarang, kita pergi dulu satu-satu, apakah yang dimaksudkan dengan pembelauan gelombang? Okay, pembelauan gelombang, apa maksud di pembelauan gelombang? Penyebaran gelombang apabila melalui satu celah atau tepi suatu penghalang. Betul, okey. Pembelauan akan berlaku bila dia melalui suatu celah ataupun suatu penghalang. Right? Okey. Alright. Okey, kita buat ulang kaji sikit. Okey, kalau dalam pembelauan, apa kesan dia terhadap panjang gelombang sebelum dan selepas pembelauan? Panjang gelombang dia macam mana? Berubah ke tidak? Tidak, panjang gelombang tidak berubah. Bila panjang gelombang tidak berubah, adakah dia punya halaju berubah? Tidak, sebab halaju dia berkait dengan panjang gelombang. Alright, kita tengok lagi dari segi amplitude. Amplitude macam mana? Berkurang ke bertambah? Berkurang. Amplitude akan berkurang. Kalau amplitude berkurang, macam mana dengan tenaga? Tenaga pun akan ikut berkurang. Okey. Right? So, kita tengok soalan seterusnya. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Murni. Okey, Murni, pembelauan ni kita belajar dalam tingkatan berapa? Form 4. Form 4. Bab apa? Subtopik apa? Bab 5, 5.5. Bab 5, 5.5. Okey, bagus. Alright, so sekarang ni kita nak tengok pula macam mana kita nak lukis. Tapi ingat kat sini dia kata lukis semula dan lengkapkan Rajah 9.1 dan 9.2 untuk menunjukkan perbezaan antara dua corak pembelauan. Right. Saya nak ingatkan kamu, please tolong lukis semula. Okay, jangan pula kamu pergi lukis dekat kertas soalan. Okay, untuk soalan section B dan C, kamu perlu jawab dalam helaian tambahan. Right. So dia dah bagi instruction, suruh lukis semula, kita lukis semulalah. Right. Okay, cikgu nak tanya kamu, kalau dalam Rajah 9.1, kita macam mana kita nak tahu dia saiz celah ini besar atau kecil? Kita nak bandingkan apa? Panjang gelombang. Kita bandingkan panjang gelombang dengan saiz celah. Okey, kalau sekarang ni kamu nampak saiz celah dia lebih besar berbanding dengan panjang gelombang, betul? Betul. Okey, so kita kata celah dia besarlah. Kalau gambar 9.2, macam mana panjang gelombang dia? Besar. Panjang gelombang dia lebih besar daripada saiz celah. So yang ini kita kata dia saiz celah dia kecil. Alright? Okey, so macam sekarang kita dah tahu. Kita dah tahu bila saiz celah tu besar, pembelauan dia macam mana? Ketara ke kurang ketara? Kurang ketara. Kurang ketara, less obvious. Alright? Okay, so kita lukislah. Bila less obvious, dia tak akan dapat bentuk yang curve. Right? Kita tengok kalau 9.2 pula, celah dia kecil. Bila celah kecil, pembelauan dia akan jadi lebih ketara. So bila lebih ketara, kita lukis dia punya curve lebih smooth lah, lebih curve. Right? Okay, so kalau yang ini kita kata term dia kurang ketara, yang ini lebih ketara. Kalau dalam bahasa Inggeris, this one is the
less obvious, this one is obvious. Okay, dari segi pembelauan, yang ni kita kata kurang dibelaukan. Okay, 9.1 kurang dibelaukan, 9.2 lebih pembelauan. Right? Okay, boleh faham ke? Boleh. Boleh. Alright, so soalan seterusnya dia kata rajah manakah menunjukkan pembelauan gelombang yang lebih berkesan? 9.1 ke 9.2? 9.2. Okey, betul 9.2. Okey, kita tahu bila pembelauan tu, bila celahan kecil dia akan belau pembelauan tinggi, betul? Okey, bila pembelauan tinggi dia akan menyebabkan amplitude jadi macam mana? Macam mana dengan tenaga dia? Rendah. Tenaga tadi akan disebarkan, betul? Bila tenaga tu disebarkan, amplitude akan jadi rendah. Okey, so kita pilih saja dua untuk jawapan. Jawapan pertama tadi kita pilih 9.1, kamu dah dapat 1 markah. Okey, untuk poin yang kedua, kita kata dia pembelauan lebih ketara. Ataupun kita boleh jawab apa lagi? Pembelauan lebih tinggi. Ataupun kita kata apa lagi? Amplitude rendah. Amplitude rendah. Okey, pilih saja yang kita bincang tadi. Alright? Okey. Seterusnya, okey, Murni tolong baca soalan Murni. Rajah 93 menunjukkan sebuah perkampungan nelayan yang menjadi kawasan utama untuk kapal-kapal nelayan berlabuh setiap hari. Jadual 9 menunjukkan ciri-ciri reka bentuk, benteng dan lokasi jeti yang berbeza. Anda ditugaskan untuk memilih reka bentuk benteng yang sesuai agar kawasan tersebut dapat dijadikan suatu jeti utama untuk mengumpulkan semua hasil-hasil laut. Terangkan kesesuaian setiap ciri yang dinyatakan. Jelaskan pilihan anda menggunakan konsep fizik yang berkaitan dengan gelombang. Okey, so kalau kamu tengok rajah 9.3 ni, dia ada perkampungan nelayan, dia ada bina benteng, dan dekat benteng tu dia ada buat celahan. Okey, so tujuan dia untuk, celahan ni untuk pembelauan lah, untuk berlakunya pembelauan. Alright, okey, so kita sekarang ni kita nak buat pilihan. Okey, Murni, boleh tak Murni tolong buat pilihan sekarang ni? Lokasi kita nak pilih kat mana? Kita pilih dekat Teluk. Okey, kita pilih dekat Teluk. Okey. Lepas tu reka bentuk benteng? Kita ambil lebar di bahagian bawah. Betul, kita akan ambil lebar di bahagian bawah. Sebab kita tahu kan bila kedalaman mempengaruhi tekanan. So kalau bahagian bawah tu tekanan dia macam mana Murni? Tekanan dia tinggi. Tekanan dia akan jadi tinggi. So dekat bahagian bawah kita perlu lebarkan supaya kita dapat menampung tekanan. Right? Okay, so kita dah pilih untuk reka bentuk benteng. Macam mana dengan ketinggian benteng pula? Kita ambil yang tinggi. Betul, kita akan ambil ketinggian benteng yang tinggi. So kita pangkah dulu yang rendah. Right, saiz antara dua celah benteng kita pilih yang macam mana? Yang kecil. Yang kecil. Dah tahu kan kenapa kita pilih kecil kan? Sebab kita nak kaitkan dengan pembelauan tadi. Alright, so yang mana yang paling sesuai? Kita tengok yang mana paling banyak right? S. S. Kita dah pilih X. Macam biasa, kita hanya tulis balik sahaja dalam jadual kita. Salin semua. Dan saya pilih S. Dah dapat markah yang ke-9. Dah dapat markah yang ke-10. Kamu hanya perlu salin balik semua aspek-aspek yang kita dah pilih tadi. Right? So, salin sahaja di sini. Kamu dah dapat markah cuma dah untuk menyalin. Alright. Sekarang ni kita tak nak 6 markah saja. Kita nak jadikan 10 markah. Macam mana kita nak jadikan 10 markah? Kita perlu nyatakan alasan-alasan yang sesuai untuk aspek yang kita pilih. Alright. So kita tengok satu-satu. Okay. Untuk lokasi jeti, kenapa kita pilih dekat Teluk? Sebab gelombang dia lebih tenang. Betul. Kita nak dia lebih tenang. Alright. Dia nak lebih tenang. So yang lain kita boleh juga cakap sebab amplitude dia rendah. Okay. Selain amplitude rendah, kita boleh kata apa lagi? Tenaga dia. Macam mana dengan tenaga? Kurang. Ya, tenaga pun kurang. Okay. Tenaga rendah. Amplitude dengan tenaga dia samalah. Kalau amplitude rendah, tenaga rendah. Right. Untuk reka bentuk benteng di bahagian bawah, kita pilih yang lebar. Kenapa yang lebar? Sebab boleh tahan tekanan. Betul. Kita nak menahan tekanan tinggi. Okay. Untuk ketinggian benteng pula, kita pilih tinggi juga. Kenapa? Tahan ombak yang tinggi. Okey, betul. Untuk menahan ombak yang tinggi. Okey, saiz antara dua celah kita pilih yang kecil. Kenapa? Pembelauan dia tinggi. Okey, supaya kita boleh menghasilkan pembelauan yang tinggi. Okey, selain daripada pembelauan yang tinggi, kita boleh
spread the energy ataupun kita boleh sebarkan tenaga, kita boleh kurangkan tenaga dan juga kita boleh reduce the amplitude. Right, so sekarang kita dah complete 10 mark. Right. Okay, senang ke susah? Senang. Senang, okay. So sekarang ni kita tengok lagi soalan 5 markah. Okay, untuk soalan 5 markah, pengiraan lah. Right, so soalan D. Okay, seekor ikan lumba-lumba memancarkan gelombang ultrasonik dengan kelajuan 1500 meter per second kepada sekumpulan ikan. Okay, jika frekuensi gelombang ultrasonik ialah 120 kHz. Okay, perhatikan kilo. So kilo ni 10 power of berapa? Yes, 10 power of 3. Jangan lupa Okay, kita tengok lagi. Dia kata D1. Hitung panjang gelombang ultrasonik dalam air. So formula apa untuk ukur panjang? Kita ada frekuensi, kita ada hal laju, kita nak cari lambda, wavelength. So formula apa? V sama dengan F lambda. Betul, V sama dengan F lambda. Okay, so kita nak cari sekarang ialah lambda. So lambda sama dengan V per F. Okay, kamu lakukan penggantian. Penggantian yang betul sekarang ni 1500 bahagi dengan 120,000. Kamu dah dapat 1 markah. Okay, nak dapat markah yang kedua, kena Jawapan correct answer with the correct unit. So jawapan yang betul berapa? 0.0125. 0.0125 unit Meter. ialah meter. So kita akan dapat mark yang kedua. Alright. Okay. So kita tengok lagi. Soalan D2. Jarak antara ikan lumba-lumba itu dan sekumpulan ikan apabila gema itu kembali selepas 50 milisecond. Okay, nampak mili ialah 10 power of Negative 3. negative 3. Okay, jangan lupa. Okay, so sekarang ni formula apa yang kita nak pakai? Nak ukur jarak. D sama dengan VT over 2. Betul, D sama dengan VT over 2. So kita lakukan penggantian yang betul. Right. Okay, so tekan kalkulator. Boleh dapat tak jawapan? Berapa jawapan? 3.125 Okey, 3.125 darab 10 kuasa negatif 4. Alright. Okey, untuk yang ini 3 markah, kita akan bagi markah. 1 untuk penukaran mili. Okey, correct substitution. Okay, then correct answer with the correct unit. So kita akan dapat markah penuh 5 markah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, semangatlah sikit. Boleh tak? Boleh. Boleh, alright.